Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran Suratun Namli, Surah An-Namli, surah yang ke-27, juzuk yang ke-20. Sambungan kita pada kali ini ayat 76. Ayat 76 yang akan menceritakan kepada kita tentang mukjizat Al-Quran ataupun disebut dengan nama I'jazul Quran. I'jazul Quran, makna Al-Quran ini satu kitab yang mengandungi hikmah, hukum hakam, kisah-kisah yang tidak mampu dicabar oleh mana-mana orang di atas dunia ini. Puak-puak fusahaul Arab, bangsawan, sastrawan, apa wan lagi tak mampu nak mencabarnya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang isbat an-nubuwah, mengisbatkan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah Nabi kepada umat dia. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima orang yang celek mata hatinya, yang menolak iaitulah orang yang buta mata hati, na'uzubillah. Mana-mana orang yang buta mata hati dia, maka Al-Quran ini tidak memberi kesan ataupun pulangan yang baik dalam hidup dia. Baik para pelajar sekalian, tujuan kita belajar Al-Quran, tujuan kita duk mengaji Al-Quran ini untuk apa? Tak lain dan tak bukan untuk mencelekkan hati kita, membuka minda kita, melapangkan dada kita. Dengan apa? Dengan pengetahuan, ilmu dan ma'rifah yang boleh mengenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan kita kepadanya, serta melayakkan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang diredai oleh Allah. Baik para pelajar sekalian, kita baca dulu ayat kita pada kali ini bermula 76 hingga 81, insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 818. Muka surat 818. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil 'umyi 'an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Kita break setakat itu dulu. Balik semula kepada ayat kita, ayat 76. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala ceritakan, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini Quran yang kita baca ini, Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita ini, Allah Ta'ala puji kitabnya. Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara-perkara yang sebenar-benarnya mengenai kebanyakan soal-soal agama yang mereka berselisihan padanya. Puak-puak Bani Israel dipanggil. Puak Bani Israel ini, kita tengok dulu dalam nota dia, kemudian kita tengok pada munasabah ayat. Tengok nota 1285. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti bahawa dialah yang menciptakan alam dan bahawa hari akhirat akan tiba dengan tidak syak lagi. Dalam bahasa dipanggil al-mabda' wal ma'ad. Al-mabda' wal ma'ad. Allah dah mula kejadian awal dunia dan juga pengakhiran dunia ini ke mana. Itu dia panggil al-mabda' wal ma'ad, mula dan kembali dia. Alhamdulillah, kita telah bincang dah dalam siri yang lepas dan banyak siri dah. Kalau nak undur balik ke belakang, kita tak pergi ke depan. Itu istilah dia. Ada juga pelajar kata, kalau boleh sinopsis yang awal, saya kata tak sempat. Kalau tidak, kita undur ke belakang, nak pergi depan tak sempat. Baik, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan pula tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakara ma yata'allaqu bin nubuwah. Allah terangkan perkara yang berkait dengan kenabian. Dan tentang kitab suci Al-Quran Karim yang menjadi sebesar-besar mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang paling besar sekali, yang agung, iaitulah Al-Quranul Karim. Kenapa? Sebab mukjizat lain sudah hilang. Banyak mukjizat Nabi ni. Makanan sedikit jadi banyak, air keluar dari jari dan macam-macam lagi. Tapi itu orang zaman tu ya boleh tengok. Umat dia yang kemudian zaman kita ni boleh dengar cerita, tapi yang kita boleh baca, yang kita boleh kaji, boleh selidik, iaitulah Al-Quranul Karim. Di antara isi kandungan Al-Quran yang menjadi mukjizat ini
mengandungi antara lain keterangan-keterangan yang benar mengenai soal agama yang diperselisihkan oleh kaum Bani Israel. Jadi Quran menceritakan kepada kita apa-apa yang terkandung dalam kitab Taurat dan Injil disebut dalam Quran isu-isu besar dia, isu utama dia yang menjadi perselisihan di antara puak-puak Bani Israel. Sama ada mereka dari golongan yang mendustakan Nabi Isa AS atau golongan yang mempertuhankannya. Dia ada dua ya Bani Israel ni. Kan? Bani Israel ni ada dua. Satu pengikut Yahudi, dia kata macam-macam ke Nabi Isa. Pengikut Nasara, dia lambung Nabi Isa sampai peringkat jadi ketuhanan. Itu maknanya orang panggil melampau. Nak pergi sini, telajak. Nak pergi sana, telajak. Kita pengikut Nabi SAW ini bersederhana dalam semua perkara. Kita kata Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi Isa itu hamba Allah Ta'ala dengan Rasulnya. Jadi tak payahlah kita duduk berkelahi siapa Nabi Isa sebagaimana berkelahinya puak-puak Ahlul Kitab. Baik, dalam ayat yang lepas juga, tengok dalam ayat 75, Allah kata, وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tiada sesuatu perkara yang gaib di langit dan di bumi, melainkan tertulis dalam kitab yang terang nyata. Suratul Namli, ayat 75 yang kita baca semalam. Maka oleh kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah kepada Nabi SAW, semua yang terkandung dalam Quran yang dipanggil kitab Allah ataupun disebut dengan nama Al-Quranu Kalamullah, maka terkandung dalamnya asar ilmillah, iaitulah kita nampak kesan daripada ilmu Allah Ta'ala itu. Tidak ada berita dia yang palsu, tidak ada maklumat dia yang tidak tepat, tidak ada isi kandungannya yang bercanggah sana sini, ataupun yang tidak boleh diterima oleh akal yang waras. Akal yang tak waras memang tak terima, tapi akal yang waras tak. Kerana apabila Allah Ta'ala nak ajar umat Islam ini sesuatu yang terkandung dalam Quran, fahwal ilmul haqq, maka itulah ilmu yang benar yang kita dapat fahami daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mengandungi kisah yang dulu, kisah yang sekarang, dan kisah yang akan datang. Semua ada dalam Quran. Kita nak baca cerita Tok Adam, ada. Nak baca kisah kejadian manusia yang pertama, sebelum daripada itu lagi sudah berlakunya dialog antara malaikat. Sudah berlakunya adanya kumpulan-kumpulan jin iblis. Dan yang kemudian juga kita akan tahu akhirat esok apa akan berlaku, di mana hala tuju setiap orang. Ada yang ke syurga, itulah yang kita harapkan, dan ada orang yang na'udzubillah akan pergi ke neraka. Kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Baiklah para pelajar sekalian, tengok tafsir ayat kita ni. Inna hadzal Qur'an, Al-Quran ini telah menjelaskan kepada Bani Israel perkara yang benar, sedangkan mereka banyak berselisihan. Kalau kita nak tengok Nabi sebut awal lagi, Bani Israel itu berselisih berapa? 72, 73, 71 kan. Puak sudah berselisih. Di antara isu yang mereka selisihkan, tanda ni pelajar, di antara isu yang mereka perselisihkan puak-puak Bani Israel ini, iaitulah tentang kedudukan Nabi Isa, status Nabi Isa AS. Kita umat Muhammad, kita kata apa, siapa dia Nabi Isa? Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah Ta'ala dengan Rasul. Itu yang kita pegang. Jadi mari puak-puak Bani Israel, ada yang kata Isa anak Tuhan, ada yang kata Isa ni anak, na'udzubillah. Yang kedua, qissatu Uzair. Uzair, puak-puak Yahudi kata Uzair, siapa dia? Uzair ibn Allah, anak Tuhan pula.
Mereka berselisih juga tentang ahwalul jannati wan nar, kedudukan syurga dengan neraka. Dia kata kami ni masuk neraka 2-3 hari je. Lepas tu kita keluar balik. Itu di antara isu yang menjadi perselisihan siapa dia di kalangan Bani Israel. Baik, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan duk selisih. Sebab apa kita tak selisih? Ini sebabnya tuan-tuan para pelajar sekalian, sebab di hadapan kita ada Al-Quran. Al-Quran ini menjadi sumber hidayah, bukan menjadi sumber tempat kita berkelahi. Baik, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang dalil, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ilmu yang luas. Kan dalam ayat yang lepas kita ada baca, Allah Taala mempunyai ilmu, semua perkara itu berlaku dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam ayat 72, wa inna rabbaka ladu 74. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum ma yu'lin. Allah Taala tahu semua apa yang ada dalam hati mereka dan apa yang kamu zahirkan. Allah Taala sudah tahu. Maka ayat ini, ayat yang kita akan baca ini para jemaah sekalian, ayat 77, ini dia panggil atba'hu dalil fadlihi wa hilmihi. Allah Ta'ala ikuti dengan dalil limpah kurnia Allah sangat luas. Hilm, maknanya Allah Ta'ala tu berlemah lembut dengan hamba-hamba dia. Walaupun orang ni derhaka, walaupun orang ni tak dengar kata, walau, tapi makan minum cukup. Makan minum cukup. Kita sekali orang tak setuju dengan kita, tak ajak dah makan. Orang panggil keluar dalam senarai jemputan dah. Dia tu, mula ajak lain kali. Allah Subhanahu Wa Taala walaupun orang syirik derhaka kepada Allah, tapi makan minum terjaga. Allahu Akbar. Tidak kata terpaksa kena akak bendera putih, tak adalah. Kita kata, kenapa akak bendera putih tu? Itu buat rumah orang bukan Islam tu. Dah lapar dia, Tuhan tak bagi rezeki. Bagi rezeki. Ini kita kata dalil yang ada ni dalil atas limpah kurnia Allah Taala dan lemah lembut, sifat rahmat dia tu luas. Tengok ayat. Wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi kitab hidayah, petunjuk, pembimbing daripada kesesatan untuk menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia nak selamat, ikut Al-Quran. Ikut apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka orang itu akan selamat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman menjadi rahmat dalam beragama, dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Allahu Akbar, sangat besar rahmat Allah Ta'ala kepada orang yang beriman. Orang yang tak beriman nak dapat apa dia? Dia dapat kesenangan hidup atas dunia. Allah Ta'ala bagi awal lagi, oleh kerana kamu tak beriman, mu ambillah bahagiamu, nasibmu di dalam dunia. Kita pun jangan duduk dengkilah dengan orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab ad-dunya jannatul kafir. Dunia ini syurga bagi orang kafir. Mana kalau dia tak dapat dunia atas dunia ni, apa lagi dia nak dapat? Bila lagi dia nak dapat? Allahu Akbar. Biarlah sementara, bagilah peluang kepada dia, buat sementara. Ayat 78. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayahkum yaqdi bainahum, ay sayahkum yaumal qiyamati baina ibadihi al-mukhtalifin.
Sesungguhnya Allah Tuhan Muhammad akan memutuskan di antara mereka dengan hukumnya. Siapa dia mereka yang duk berselisih pandangan itu? Ulama tafsir kata Banu Israel. Yang duk berselisih daripada awal sampai ke akhirnya. Ada juga ulama kata maksud dianya bainal mu'minina wal kafirina fil akhirah. Allah akan selesaikan urusan perbalahan kita di dunia dulu dengan orang kafir. Di akhirat esok, aku putuskan mukmin syurga, kafir neraka, na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala akan putuskan di situ di antara dua yang berkelahi. Maka diputus dengan hukumannya yang cukup adil, dengan qada dia, ketetapan Allah Ta'ala yang cukup saksama. Atas dunia dulu mungkin kita berselisih macam-macam. Sama-sama kita. Orang Bani Israel satu kes. Mukmin dengan kafir satu kes. Yang ni sama-sama kita orang Islam pun ada juga yang tersembunyi dalil ataupun maqasid, maka kita berkelahi lah sama kita. Berkelahi sama kita. Ada orang yang isbatkan sifat Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala isbatkan. Ada orang kata kita tak boleh, takut nanti Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Ada orang yang faham tentang maqasidus syarak. Contohnya tujuan Allah Ta'ala turun penyakit kerana di sana ada ubat. Kita pun berubat ni kerana apa? Kerana ambil daripada maqasidus syarak. Nabi suruh berubat. Dan dia punya macam-macam lagi perselisihan. Mari pula orang lain pula kata tak payah berubat lah, itu semua agenda Yahudi belaka. Panjang cerita. Mana kita ni pun berikhtilaf tak habis-habis. Sama-sama kita pendakwah dengan cara pendakwahnya. Orang lain dengan cara dia masing-masing. Kita kata sabarlah. Apa yang kita faham daripada kitab Allah, apa yang kita faham daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berpegang dengan dia. Jadi para pelajar sekalian, ayat ini menunjukkan puak-puak kafir telah mengejek, menolak Al-Quran. Bahkan mengatakan Al-Quran itu tidak betul. Dan juga perli kepada orang-orang yang beriman sendiri. Berkelahilah kita sana sini, maka Allah kata sabarlah. Kalau kamu tak boleh selesai di dunia, aku selesaikan di akhirat nanti. Yaqdi bainahum bihukmihi. Allah Ta'ala akan selesaikan isu kita di akhirat. Cuma kita bagi orang yang beriman ni, kita tak naklah sampai ke sana. Kita nak biar Allah Ta'ala selesaikan isu kita di atas dunia ini. Di akhirat nanti kita dah nak jumpa dengan Allah. Kita nak menerima balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak menerima anugerah yang besar dari Allah. Bukan masa tu baru kita nak cari, oh sekarang ni benar. Buat apa lagi? Nak cari kebenaran, cari atas dunia ini. Maka Allah Ta'ala sebut sifat dia. Wa huwal azizul alim. Dan dialah sahaja yang maha berkuasa. Allah sahaja yang maha berkuasa. Lagi amat mengetahui. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua ayat ini? Dua sifat ini. Al-Aziz, Al-Alim. Sebab bila kata nak bagi balasan, nak memutuskan hukuman, kita yang pengeluar hukum, apabila mempunyai kekuasaan, baru orang dengar. Kalau kita tak ada kuasa, kita keluar hukum, orang ketawa je. Awak punya perintah, tak ada orang peduli. Itu dia panggil orang yang tak ada kuasa mengeluarkan hukum. Dan hukuman aku ini, tengok, ini dia panggil ilmu tadabbur para jemaah sekalian. Hukuman aku ini adil, telus, saksama. Kenapa? Sebab sifat Allah Ta'ala Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui. Hukuman dia sudah pastinya adil. Kalau orang tak tahu, baru hukuman dia orang panggil berbelit-belit. Entah betul, entah tidak. Allahu Akbar. Ini dia panggil ilmu tadabbur Al-Quran.
Tuan-tuan jangan bimbanglah dengan ilmu tadabbur ni. Kita nak hilangkan kejahilan kita dengan tadabbur Al-Quran. Ni ada orang kata pula macam-macam. Tadabbur Quran tak mengaji fardu ain sesat. Kita kata fardu ain lah tadabbur Quran ini. Nak fardu ain itu apa benda? Kita akan bincang nanti. Baiklah. Maknanya Allah Ta'ala Al-Aziz, gagah perkasa, dia boleh ambil tindakan. Tapi Allah Ta'ala bersifat dengan alim, maha bijaksana, maha mengetahui di dalam semua hukuman. Allahu Akbar. Jadi kita pun yakin lah. Sebab itulah mahkamah di dunia, dalam bahasa kita mengaji akidah dipanggil laisa kamitsli syai'. Tidak ada bandingan dengan Allah. Cuma nak suruh nampak analogi mudah. Kenapa tuan-tuan qadi, tak kira lah mahkamah sivil ke, mahkamah KP ke, mahkamah yang terlibat dengan undang-undang Islam, dia panggil tok qadi. Kan, mahkamah sivil orang panggil hakim. Semua mereka ini diberi gelaran yang arif. Yang arif tuan qadi. Kalau yang besar lagi pakai YAA, yang amat arif. Oh, yang amat arif. Kenapa? Bila kita sebut yang arif, kita nak suruh orang yang datang ke mahkamah memberi kepercayaan bahawa yang akan memutuskan hukuman ini, yang akan menjatuhkan hukuman ini, yang arif, yang amat arif. Oh, jadi baru kita rasa, oh bijak dia ni. Tak kira lah, itu dia panggil daripada standard level manusia. Tapi bagaimana kita kata Al-Alimul Khabir, yang amat mengetahui, yang amat arif, yang amat pakar. Allah Azza wa Jalla yang akan memutuskan di akhirat, sudah tentu kita rasa lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya bahawa Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman dengan penuh keadilan, dengan penuh saksama. Ini akidah kita, orang yang beriman. Baik para pelajar sekalian, ayat 79, setelah kita mengetahui sifat Allah Ta'ala al-ilmu, keagungan dan ketinggian kedudukan, al-hikmah, kebijaksanaan yang sudah pasti sempurna, maka sebab itu hendaklah kamu bertawakal, menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla bulat-bulat. Nah, kata tafsir ni, serah diri bulat-bulat, pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat 79, fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Oleh itu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tamid ya Muhammad. Oleh itu, berserahlah kepada Allah yang esa, yang maha bijaksana, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah umat-umat Muhammad, kita semua. Innaka 'alal haqqil mubin, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas dan nyata. Mana kalau kita kata dalam bahasa orang kerja sekarang ni, dia panggil Nabi telah dapat CJ ISO daripada Allah, bukan daripada Sirim. ISO daripada Allah Azza wa Jalla, bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran yang jelas lagi nyata, la khafa wala ishtibah. Tak ada benda yang tersembunyi, tidak ada benda yang meragukan. Wa in khalafaka man khalafaka fala yahzunka. Kalau orang lawanmu, orang menyalahi ajaranmu, orang menyalahi perintahmu, jangan sedih, jangan duka cita. Mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepadamu. Wamdi lima umirta bihi, teruskan berjalan, teruskan dakwah, teruskan menyampai kepada umat, teruskan bekerja untuk mencerahkan, memberi pencerahan kepada umat, sehingga hilang daripada mereka selaput-selaput, jerubu-jerubu pemikiran syirik.
khurafat, takhayul dan apa saja perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan mereka akan menerima dakwah yang engkau bawa ini. Allahu Akbar. Baik, selesailah kita. Allah Ta'ala sebut tentang dia. Allah Ta'ala puji kepada hambanya, Rasulnya, Rasul Rabbil Alamin, Sayyidina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Maka di sini Allah sebut pada Nabi, jangan sedih, jangan duka cita. Wa ma'alaika illal balagh, kerja kamu menyampaikan. Kerja kamu menyampaikan. Tengok ayat 80 dan 81. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati. Mati mana ni? Mati hatinya. Orang yang sudah mati hatinya itu menerima ajaranmu, tak mampu engkau Muhammad. Ini dia panggil hidayatut taufik, itu kuasa Allah. Dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar seruanmu, bukan pekak telinga, pekak hati. Apabila mereka berundur ke belakang disebabkan keingkarannya, maka di sini Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, bukan di bawah bidang kuasa Nabi untuk memberi hidayah kepada orang. Bidang kuasa Nabi hanya menyampaikan. Tengok nota 1286. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahawa orang-orang kafir yang degil dengan kekufurannya adalah ibarat orang-orang yang telah mati hatinya. Ini dia panggil orang mati hati. Pekak telinganya, Masya Allah, dan buta matanya. Ketika itu, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat menjadikan mereka memahami, mendengar dan melihat kebenaran Islam yang engkau serukan itu, apalagi mereka nak beriman. Maknanya Allah Ta'ala bagi clue awal-awal lagi kepada Nabi SAW, ada di kalangan orang yang kamu akan berdepan, tak kiralah di kalangan Quraisy ke, di kalangan siapa nanti, dan para pendakwah di kalangan umatmu juga akan berdepan dengan orang yang mati hati, buta tuli telinga, buta mata, semua tu hati belaka. Mereka tak akan menerima dakwah. Allahu Akbar. Ayat 81. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim, dan engkau juga tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta supaya menjauhi kesesatan mereka. Tak mampu. Buta mana ni? Para pelajar sudah tentu buta mata hati. Kita duk bincang tentang mata hati, mata telinga, apa ni? Telinga, mata, pengaras tu semua hati belaka tu. Mu tak boleh nak tunjuk kepada orang yang buta jalan dia sebab dia sudah sesat. Jadi para ulama mengatakan tasbihu abil mauta, Allah Ta'ala bandingkan orang yang tak dengar, tak mau buka telinga, tak mau buka mata ni dengan orang mati. Orang mati dengar tak? Kita duduk kat dia, pakcik, tak? Ayah kita ke siapa mati, duduk kat mana anak kunci tu? Masya Allah, tak jawab dah. Sekali dia jawab, lompat lari kita. Siapa yang mau dengar? Tuan-tuan, mudah-mudahan kita masuk dalam kumpulan ini. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Melainkan melainkan kepada orang-orang yang sanggup beriman akan ayat-ayat keterangan kami. Hak ni mata celek, telinga terbuka, dah ada lapang.
Kerana mereka orang yang berserah diri dengan ikhlas. Mana orang yang beriman, ini sajalah orang yang akan mendapat faedah. Dapat faedah daripada mana? Daripada Al-Quran yang kau bawa ini. Dapat faedah daripada ilmu yang kau sampaikan. Dapat faedah daripada segala perkara yang ada ini. Baik para pelajar sekalian, ini yang dikatakan orang yang terbuka mata, terbuka telinga, terbuka hati. Bagaimana kita nak buka mata telinga kita? Iaitulah dengan kita tadabbur ayatul Rahman, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, program tadabbur ataupun mengaji Al-Quran ini, mengaji tafsir Quran ini, termasuk dalam tuntutan yang telah Allah Ta'ala tuntut kepada kita. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk liyadabbaru ayatihi, supaya kita tadabbur, kita fikir, kita perhati, kita kaji, kita korek apa yang terkandung dalam ayat Allah Azza wa Jalla. Ni ada jemaah tanya, macam mana Ustaz? Ada di kalangan pelajar yang ikut kelas mengaji Quran, tak kira dengan di sini ke atau dengan ustaz lain, nak berhenti dah mengaji. Kenapa mau berhenti? Dia kata ada orang cakap, entah dalam video mari mana pelik, dia kata orang yang belajar tadabbur Quran, duk mengaji tafsir Quran, boleh sesak sebab tak mengaji fardu ain. Kita kata Masya Allah, celupanya mulut. Mengaji Quran berpandukan kepada tafsir ulama-ulama yang muktabar, yang ustaz yang baca pula alhamdulillah adalah sedikit maklumat ilmu. Boleh kita kata mengaji Quran sesak. Habis nak mengaji apa tak sesak? Quran inilah kitab hidayah. Kita tahu ada orang yang tafsir Quran sendiri. Dia panggil fassaral Qur'ana bi ra'yihi. Nah, dia ambil Quran dia tafsir sendiri. Itu yang sesak, betul. Macam dia ambil ayat perkahwinan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulas wa ruba'. Mu kahwinlah dengan orang perempuan yang kamu suka tu masna, 2. Wa sulas, 3. Wa ruba', 4. Dia campur semua. 2, 3, 5. 5 campur 4, 9. Dia kahwin 9. Itu yang bawa ajaran sesat. Ataupun yang tafsir Quran dengan otak dia, tidak tafsir Quran mengikut apa yang ditafsir oleh Nabi SAW, apa yang ditafsir oleh ulama salafus salih, apa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama Islam ahlus sunnah yang muktabar. Tiba-tiba kita kata mengaji tafsir Quran boleh sesat. Tuan-tuan kena ingatlah, ini di antara ucapan yang sangat berbahaya kepada umat Islam. Ucapan bahaya kepada Islam apabila mengaji Quran sesat. Kita kata kalau mengaji Quran tafsir sendiri, boleh pergi pada sesatan. Tapi kalau mengaji Quran dengan tafsir yang muktabar, mengikut dalam kefahaman ulama salafus salih, dengan tafsir Quran dengan hadis, tafsir dengan Quran yang kita tadabbur ini, bukan kita bawa daripada poket kita, kita ambil daripada ulama-ulama yang alah tafsir. Kita kata inilah yang akan mencerahkan minda kita, melapangkan dada kita, membuka celik mata, buka telinga. Sebab kita, tuan-tuan yang sudah mengikuti kelas tafsir kita, contohlah ni, tengoklah tafsir orang lain pun samalah kan? Kita terasa kita setiap ayat yang kita baca, Allah Al-Azizur Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Al-Azizul Alim kan? Dalam ayat kita baca ni, jadi semua ayat ini Wahuwal Azizul Alim. Ini ilmu tadabbur yang boleh meningkatkan kepahaman kita kepada Allah, boleh menaikkan darjat keimanan. Sebab setiap ayat, setiap patah ayat tu kita baca satu dan kita memahami. Jadi alhamdulillah, jalan yang kita ambil ini jalan yang baik, jalan yang murni. Sebab kita nak belajar ilmu tadi. Bukan bermakna bila kita belajar ini kita tak belajar ilmu fardu ain yang lain, tak belajar fiqh, tak belajar tauhid. Apa lagi tauhid yang paling tinggi selain pada tauhid yang kita belajar daripada ilmu yang Allah sendiri ajar kepada hamba dia, nak mengenali Allah melalui Al-Quran Karim dan juga yang ditafsir oleh Nabi SAW. Kita kata ini satu kepentingan bagi umat Islam, bukan satu kepincangan dalam hidup kita. Pincang hidup kita bila kita jauh daripada Quran. Sekarang ni ada macam-macam, dia panggil tafsir isyari.
tafsir batini. Itu yang sesat. Tapi tafsir mengikut Ahlussunnah, inilah kita nak keluar daripada kesesatan. Bukan mencari kesesatan. Jangan mudah-mudah orang mengaji tafsir sesat. Kita kata Masya Allah, itu tafsir ahli-ahli batiniyah. Ahli-ahli yang duk tafsir Quran dengan ilmu dia sendiri. Pokok batini, saya tengok buku dia. Ada sebuah buku diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tak bawa contoh. Tajuk dia Ajaran Batiniyah, ajaran sesat, yang ditulis oleh Syekh Allahyarham Abdul Fattah Harun. Rahimahullah ta'ala, baru je meninggal dia. Menarik kita. Dia dedahkan satu ajaran, nama dia ilmu tajalli. Tafsir Quran. Dia ambil ayat Quran, dia tafsir ba dengan huruf ba lagi tu. Bismillah tu. Cuba tuan-tuan tulis. Saya nak sebut malu ni. Kan? Kita belajar kan sifat Nabi haya lebih malu daripada anak gadis di rumah. Dia tafsir, dia tulis Quran tu dengan alat kemaluan manusia. Ba tu air mani, yang lain-lain tu nak sebut pun bukan tempat sebut ni. Tempat. Itu dia panggil tafsir batiniyah, tafsir isyari, tafsir mengaru yang betulnya. Itu yang salah. Jadi para jemaah sekalian, teruskanlah belajar tafsir. Kalau ada kita kata belajar tafsir boleh bawa kesesatan, kita kata dia yang bawa ajaran sesat. Sebab menyesatkan orang belajar Al-Quran. Kita kata belajar Al-Quran tafsir dengan otak, memang boleh pergi. Tafsir berra'yi, lah. Kita tafsir dengan apa yang ditafsir oleh para ulama. Kita duk rujuk pada Ibnu Katsir, kita duk rujuk kepada Al-Qurtubi, kita rujuk kepada ulama-ulama tafsir yang muktabar. Kan? Selalu kita sebut nama-nama ulama ini, terutama sekali tafsir di kalangan sahabat Ibnu Abbas. Kita kata inilah yang membuka ceria kita, yang membuka minda kita, yang insya Allah kita terasa Al-Quran ini turun untuk kita. Barulah kita terasa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru terasa. Tengok dalam ayat kita ni, Allah Ta'ala tutup dengan dua ayat yang cukup berat. Kamu tak mampu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi, nak dengarkan, nak perlihatkan kepada orang yang sudah mati. Siapa dia mati? Mati hati, mati telinga, mati dia punya minda. Orang ni tak akan boleh. Jadi kita jangan jadi orang mati. Semalam saya baca satu kata-kata ulama salafus salih. Sufyan, dia kata apa? Orang yang al-aqil, orang yang cerdik itu, orang ada akal itu apa dia? Apabila dia tengok kebenaran, dia ikut. Bila dia tengok benda buruk, dia tinggalkan. Bukan setakat dia tahu. Kalau kata dia tahu kebenaran, dia tahu keburukan, dia tak buat, itu bukan orang berakal nama dia. Itu orang tahu cerita. Orang tahu. Kita bukan nak tahu cerita. Kita nak tahu apa yang Allah kata kepada kita. Kata di para ulama, siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Al-Quran kalamullah. Baik, kalau kita nak bercakap dengan Allah macam mana? Tak payahlah kita ambil telefon. Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Gila. Ambil wudu, solat, berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Lagi rendah kita duduk muka kita atas bumi, waktu kita sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling hampir kita dengan Allah ketika kita sujud. Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian, baik, kita berhenti setakat tu. Ayat 82 kita sambung dalam siri akan datang. Sebagai penutup, macam biasa, kita ambil beberapa faedah, ada dari sudut pendidikan, dari sudut ilmiah. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Ayat kita baca tu. Puak-puak Bani Israel inilah orang yang banyak berselisih pandangan tentang Nabi dia, tentang kitab dia, tentang apa saja berselisih. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, cerita kepada kita, puak-puak Bani Israel banyak berselisih. Jadi kamu, hei orang mukmin, jangan berselisih banyak. Baik, macam mana kita tak mau berselisih? Macam mana? Jawabnya, kita kena fokuskan kepada isu besar. Isu besar Allah Ta'ala bawa mari Al-Quran untuk apa? Menjadi hidayah. Maka kita mencari petunjuk Al-Quran. Jangan pula cari Quran itu jadi ke Quran ni kitab motivasi,
Kita nak orang panggil nak cari kekayaan, siapa nak kaya ini, siapa sakit ni baca sini, akhir kali yang terlupanya hidayah, yang adanya jadi kita mujarabah, kita ubat-ubatan lah. Jadi kita kena letak situ. Maknanya Al-Quran mengajar pada kita jangan banyak berselisih. Nak selisih banyak tu apa? Kan? Bila kita banyak sangat berselisih dalam perkara-perkara tentu, ni saya tengok kita ni kadang-kadang benda cabang kecil. Tapi bila masuk dalam grup, baloh jadi besar. Sampai mereka terpaksa kena left grup lah, terpaksa kena berkelahi sama kita, terpaksa kena bermasam muka kerana benda kecil-kecil. Jadi balohnya pokok Bani Israel menghabiskan masa, kita jangan duk layan benda-benda yang tak ada faedah. Macam contohnya orang masuk satu kes, kita layanlah sekali dua, nampak tak dengar kata juga, qalu salama, tinggalkan dia. Buat apa? Menghabiskan masa. Banyak lagi masa yang kita boleh gunakan untuk benda yang berfaedah. Baik, isu yang kedua, fatawakkal 'ala Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Hendaklah kamu tawakal kepada Allah kalau engkau di atas jalan yang benar. Maka dikata di para ulama, apabila Allah Ta'ala beri anugerah pada Nabi jalan yang benar, bermakna Nabi lah orang yang berhak akan mendapat pertolongan Allah. Jadi kita hari ni, kita nak dapat pertolongan Allah, kita kena duduk atas jalan yang benar. Jalan yang benar mana? Jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Yang ketiga, fatawakkal 'ala Allah. Jadi seorang hamba Allah Ta'ala tu, bila dia duduk di atas jalan yang benar, dia nak menegakkan kebenaran, kita perlu kepada bersandar kepada sudut yang paling kuat. Mana kalau kita nak buat rumah, foundation, asas tu kena kuat. Asas kitanya apa dia? Tawakal kepada Allah. Kita bergantung diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bergantung dengan makhluk, makhluk akan tinggal kita. Bergantung dengan Allah, Allah jaga kita. Alhamdulillah. Yang keempat, dalam ayat ini Allah sebut dua, fatawakkal innaka 'alal haqqil mubin. Kata di para ulama, dalil kita tak boleh ambil sebelah, kita kena ambil dua-dua. Yang pertama, kita kena mencari kebenaran. Bila kita jumpa benar, ini dibawa oleh Nabi, ini dibawa oleh salafus salih, ini dibawa oleh para ulama kita Ahlus Sunnah, maka dalam akidah kita, dalam amalan kita, kita kena berpegang, dan ketika itulah kita tawakal kepada Allah. Mana dua komponen tak boleh lepas. Aku tawakal ni, habis betul ke ajaran yang bawa ni? Tawakal kepada Allah Ta'ala? La. Perbetulkan dulu pegangan, kita tawakal kepada Allah. Dua-dua kena mantap. Yang kelima, innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di atas landasan yang benar lagi nyata. Kata ulama tafsir, fihi syahadatullahi ta'ala, menjadi saksi daripada Allah kepada Rasulnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi telah mendapat sijil persaksian. Tadilah saya sebut kalau sesuai. Kalau sesuai. Walillahi kita tak boleh banding dengan Allah. Kalau sesuai, kita kata ISO, Tuhan bagi sijil kepada Nabi. Baik. Kita umat dia nak dapat sijil juga macam mana? Kata di para ulama, at-targhib fi suluki tariqin Nabi. Kita juga nak dapat anugerah ni, kita kena ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ikut jalan Nabi? Ikut sunnah Nabi lah. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tak buat, kita tak buat. Yang Nabi larang, kita tinggalkan. Yang Nabi suruh, kita kerjakan. Itu dia panggil, Nabi dah dapat anugerah, kita nak dapat juga. Nak ikut jalan Nabi. InsyaAllah kita dapat. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut, inna hazal Quran. Quran ini menunjukkan kepada apa? Dilalah ala anna Quran kalamullah. Al-Quran ini dipanggil kalamullah Ta'ala al-qadim. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat qadim, sudah lama, maka kita kata kalamullah ini, Al-Quran ini kalamullahi al-qadim. Allah Ta'ala berkata-kata bila dia nak mata sya' wa kaifa sya'. Itu kuasa Allah. Jangan duk tanya macam mana Tuhan berkata-kata.
didengari oleh malaikat, didengari oleh Nabi Musa ketika bermunajat dengan Allah, dan juga didengari oleh Nabi SAW ketika Nabi kita bermunajat dengan Allah menerima wahyu solat. Allah Ta'ala bagi, maka malaikat yang dengar, malaikat bawa turun kepada Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Yang ketujuh, inna hadzal Qur'an yaqussu ala Bani Israel. Jadi kata di ulama, hayajuz kita fokuskan kepada satu kumpulan. Contoh di ayat ini, Allah Ta'ala sebut, Quran ini menceritakan kepada kamu tentang keburukan Bani Israel yang sangat banyak perselisihan. Ya, ada kalanya kita jangan fokus, jangan pukul umum. Setiap tajuk kita fokus pada satu benda. Hari ini kita nak bongkar ajaran sesat batiniyah, solat pakai niat, lawan tu je. Hari ini kita nak bongkar ajaran sesat yang duk main benda-benda yang karut. Fokus. Kalau kita campur semua, tak terfokus. Ini dia panggil ilmu. Tengok, Allah Ta'ala sebut, yaqussu ala Bani Israel. Kesesatan Bani Israel. Sedangkan banyak lagi Bani lain sebelum Bani Israel. Atau selepas dia. Yang ke-8, wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Setelah kita belajar kumpulan sesat, kumpulan menyeleweng, kumpulan terpaisung daripada ajaran Allah, ada satu kumpulan yang selamat, nama dia Al-Mu'minun. Jadi siapa dia nak beriman, siapa dia nak selamat, jadilah orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ni orang selamat. Allahu Akbar. Yang ke-9, wa innahu lahudan wa rahmatul mu'minin. Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Di sini kata di para ulama, annahu kullama kan insan aqwa imanan, orang yang paling kuat iman, orang yang paling kuat berpegang dengan Quran. Orang yang paling kuat iman, orang yang paling mantap kepahamannya kepada Quran. Ini kita nak mantap kepahaman Quran macam mana? Nak belajar tafsir Quran tak boleh, dituduh jadi sesat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi ayat Quran ini kebetulan. Dengan orang duk sebar cerita ngaji Quran tadabbur ni sesat, kita kata Allah jawab, Nabi jawab. Siapa dia nak selamat, ikut Quran. Jangan ikut hawa nafsu, jangan ikut orang tu orang ni yang duk tafsir Quran macam-macam. Kita kata inilah jalan selamat kita, jalan yang baik. Yang terakhir, innaka 'alal haqqil mubin. Allah Ta'ala bagi fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala bagi peringatan, Nabi di atas jalan yang jelas, jalan yang benar, terang nyata. Ini dia panggil syahadatun wa tazkiyatun. Sijil dan juga Allah Ta'ala bagi tazkiyah, akuan. Akuan Nabi kita benar. Dalam hadis Nabi sebut kata, taraktukum 'alal bayda, 'ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu, umat dia ni, di atas landasan yang putih bersih. Malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada siapa yang lari daripadanya kecuali dia akan binasa. Allahu Akbar. La yazighu anha illa halik. Orang yang lari daripada landasan ini, maka dia akan binasa. Jadi kalau kita nak selamat, tuan-tuan jangan tinggal sunnah Nabi, jangan tinggal mengaji Al-Quran. Dalam hadis Nabi sebut apa? Taraktukum 'alal bayda. Ada kata riwayat kata 'alal bayda. Ada riwayat kata 'alal wadihah. Aku tinggal kepada kamu di atas landasan yang putih, yang jelas nyata, lailuha kanahariha. Malam seperti siang, masya-Allah. Jadi hadis ini panjang, diriwayat oleh sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah. Kata di para ulama, ada yang mengatakan isnaduhu sahih, ada kata isnaduhu hasan, akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad dan lain-lain. Kita kata alhamdulillah, jalan Nabi sangat jelas. Aku tinggal kepada kamu di atas landasan yang putih bersih. Islam tu sudah jelas. Bila Islam ni mula jadi jerubu, mula jadi tak jelas, bila para pelajar sekalian,
apabila sudah dimasuki oleh ajaran-ajaran yang pelik dalam Islam. Masuknya kumpulan falsafah, mari pokok zanadiqah menafsirkan Quran dengan hawa nafsu. Apabila tersebar luahnya negara Islam, maka bercampur budaya-budaya orang-orang yang hidup di orang Parsi, orang-orang lain. Maka ketika itulah filter penapis tu duduk di tangan para ulama. Ada ulama yang kuat dia punya penapis, tak boleh dirempuh masuk oleh ajaran lain, dan ada yang lega. Kerana itu dalam kitab-kitab kita pun banyak cerita-cerita Israiliyat yang masuk, dan banyak juga cerita-cerita pelik yang masuk. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita berpuas hati dengan apa yang kita ada, dan kita berdampinglah dengan Quran. Bila-bila masa saja, jangan sekali-kali tinggalkan Al-Quran, kerana itulah kalamullah, itulah kitab hidayah, petunjuk yang Allah tinggalkan kepada kita. Jadi insya-Allah 10 pengajaran yang kita dapat, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 82 pada siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.